orang tu mengalih hakikat dia, tetapi dia tak sedar benda tu teralih dari keadaan asal. Itu namanya ma'unah. Itu nama ma'unah. Pertolongan Allah datang secara tiba-tiba yang tanpa diminta. Yang di mana dia minta tetapi dia pun tak harap benda itu terjadi dalam sudut kelebihan untuk diri dia. Ma'unah ini berlaku untuk umat. Ma'unah ini berlaku untuk umat supaya dapat membantu orang di sekeliling dia. Itu nama ma'unah. Tetapi bila hanya untuk kelebihan diri dia saja, itu istidraj. Terima kasih. Satu, bagaimana dengan solat berjamaah sesama suami isteri dalam rumah? Di sini kita bergantung tengok jawapan dia. Kedua, berapa kali, bila kali terakhir mandi bersama? Tuan-tuan, rahsia kebahagiaan suami dan isteri ni adalah mandi bersama. Tak kira umur berapa. Tak kira umur berapa pun. Ni ada yang tuan-tuan haji umur 50 tahun ke apa balik ni kata ajak mak hajinya balik mandi. Balik-balik yang mandi sekali ya. Tu buat tabiat ke apa orang tua ni? Tidak, bukan buat tabiat tuan-tuan. Ini kebahagiaan. Janganlah ajak mandi pergi mandi dekat ni water world ke apa. Duk main air kat situ. Orang kata tu betul buat tabiat lah. Ni dalam rumah ni. Ni rahsia rumah tangga. Siapa nak rumah tangga kekal, elok, kalau bergaduh pun gaduh sekejap saja, maka mandi bersama. Sebab lebihan air ataupun percikan air yang kena tubuh suami terpercik pada tubuh isteri, itulah nama dia berkat, tuan-tuan. Barulah rumah tangga ni kekal, elok. Baru rumah tangga ni kekal, elok. Jangan bimbang nak mandi bersama. Yang mana cik kak kita balik panggil cik abang, jom kita mandi sekali. 20 tahun dah tak mandi sekali ni. Ajak mandi sekali. InsyaAllah, percayalah, tengoklah rumah tangga kita mesti lepas tu lah akan lebih ceria. Kalau tak ceria juga, suami kata kita gila ke apa, beritahu saya. Sebab apa? Ini yang berlaku dalam masalah institusi rumah tangga kita. Sebab apa? Mereka tidak melihat dalam satu sudut untuk mentarbiah rumah tangga itu tadi. Semua sebut sihir. Ini masalah. Masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, baik. Begitulah juga dalam orang kata nak menguruskan anak dan sebagainya. Kita tengok dalam masyarakat kita ni, sihir ni berlaku macam-macam. Kalau kita tengok tuan-tuan, bagaimanalah orang-orang antara kita ni jadi orang paling hebat sekalipun, jadi perawat paling hebat tu, jadi tok rumah paling hebat tu, jadi tok guru silat paling hebat sekalipun, tapi satu benda dia tak boleh lawan. Dia satu sihir ni memang tak boleh lawan. Sihir ni memang paling dahsyat sekali. Sihir apa? Dia panggil sihir tanda cat, dia panggil. Sihir tanda cat ni jangan main-main. Dia kalau kena sihir tanda cat ni, dia kena iktimat, dia kena tunduk, diam dan tawaduk. Jangan menjawab. Selalunya kena ni sihir orang lelaki, kena sihir tanda cat ni. Pematah kepada sihir tanda cat ni sama ada pokong, buah can, habis jual. Ni baru lepas dengan kuliah pula kata orang yang guna asap adalah guna jin. Dia masuk-masuk tengok Abah Ramli. Abah Ramli pula dengan berserban apa semua duduk bersila, tunduk. Padahal kawan tu mengantuk semalam tak tidur. Asap tu kat sebelah dia naik bu naik. Ini masalah. Sebab apa? Dia jadi fitnah. Sebab apa? Kita tidak didedahkan benda-benda ni. Sebab tu kat rumah kita tuan-tuan, kalau kat rumah negara Arab, dia tak letak MBPO. Rumah kita dia letak MBPO. Negara Arab dia letak MBPO, dia tu letak gaharu ataupun bukhor kita panggil. Jadi jangan kita salah anggap penggunaan asap, penggunaan kemian dan sebagainya. Tapi kemian yang busuk lah, yang tu memang pastilah. Saya tak tahu siapa suka bau kemian kat sini. Dan satu permasalahan orang tanya, betul ke Ustaz, jin ni suka makan asap? Betul ke jin suka makan asap? Sebab dalam hadis saya tak nampak, tak pernah jumpa yang betul-betul jelas yang Rasulullah SAW sebut jin suka makan asap. Ini masalah orang Melayu kita. Tu nama hadis Melayu. Asal-asal jin suka makan asap. Jadi orang suka isap rokok tu jin tu. Tidak dia ini kiasan. Sebenarnya bila kata jin itu suka makan asap, kiasan.
Sebab apa? Jin dijadikan daripada api, apa saja bahan makanan dia adalah bersebabkan atau berasbabkan daripada api, asap dan sebagainya. Tapi tidak semestinya jin tu makan asap. Yang jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhumnya dia kata apa? Dia kata, kalau janganlah kamu beristinja dengan tulang-tulang binatang ataupun dengan najis-najis binatang, kerana mereka itu ianya adalah makanan saudara-saudara kamu. Sebab itu yang paling jelas. Sebab itu kita tak boleh beristinja dengan tulang-tulang binatang dan sebagainya. Daripada hadis inilah, sebab itu saya selalu soal, boleh ke tak bersahabat dengan jin? Boleh ke tak, tuan-tuan? Yang dah tahu, yang pernah ikut saya tak payah jawab lah. Yang jawab bocor rahsia. Boleh ke tak bersahabat dengan jin? Bersahabat ni orang tak kerti istilah ni. Yang anggap pendamping dengan bersahabat tu benda yang sama. Saya bersahabat dengan Ustaz Nasir. Saya bersahabat dengan Ustaz Nasir. Tapi saya bersahabat dengan Ustaz Nasir, saya kata Ustaz Nasir, Ustaz, oleh kerana Ustaz bersahabat dengan saya, Ustaz kena bagi saya 3,000 sebulan. Itu nama sahabat tak lagi? Nama sahabat tak bila letak syarat? Tak nama sahabat dah, tuan-tuan. Okey, saya bersahabat dengan Ustaz Nasir. Dia pergi rumah saya. Saya masuk bilik tidur dengan rumah saya, dia pun tidur kat sebelah tu juga. Sahabat ke nama dia? Tidak. Bila nama sahabat, dia di rumah dia, saya di rumah saya. Bila nama sahabat, dia ada isteri dia, saya ada isteri saya. Hanya bercampur, hanya bertukar pendapat, benda-benda berkaitan dengan benda berbentuk kepentingan untuk agama dan menuju pada Allah semata-mata. Itu namanya sahabat. Jadi bila kita kata bersahabat dengan jin itu haram, maka kita menolak wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun. Sebab apa? Sebab bila diciptakan jin dan manusia untuk beribadat, Allah sebut jin dan manusia, dua makhluk ni mukallaf. Bila mukallaf, dua makhluk ni bersaudara. Bersaudara apa? Bersaudara seagama. Ni saya beritahu ni, jangan pergi cari jin dan sahabat pula. Saya beritahu kefahaman supaya faham sahabat dan damping tu apa benda. Jangan kita meletak sesuatu bukan pada tempat dia. Hukum dia zalim, tuan-tuan. Ni asal saja pening kepala kita kata sihir. Sihir pasal apa? Jin. Jin kata, aku tak buat apa kan kau, kau kata aku buat. Jin cakap, best tengok Euro. Best tengok Euro, ting, nama dia kena panggil. Pasal apa? Om Minah ni kata, aku sihir dia. Jadi ini masalah. Jadi tuan-tuan, ada satu ketika dulu, jin ni ada dua sumpahan. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad ni adalah salah satu sumpahan dia, di mana bila kita baca ayat ni tadi dia akan beratur macam orang kita beratur tegak dengan lagu negaraku. Kaf ha ya ain sad, dia tepuk. Dia akan tak beratur. Itu ayat sumpahan bagi jin, golongan-golongan jin di alam malakut kita panggil. Tapi dengan satu sudut niat lah. Niat tu kan ada, niat doa. Ni saya beritahu ni bukan suruh panggil jin ni. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Baru dia datang. Lepas tu masa tu minta lah nak emas ketul ke apa ke. Nak minta emas ke, duit ke, tak ada duit ke apa semua. Jangan, bukan. Ini hanya kalau kata dah terlalu terdesak, kita buat rawatan dan memang degil tak mau keluar. Ini je kaedah dia. Antara salah satu kaedah dia. Bukan panggil jin keluar. Jin yang dalam tu dia keluar. Dia akan tegak, dia akan dengar. Tapi kita baca ni dengan istilahnya, dengan yakin lah. Jangan ya Ustaz kata dia beratur ni, nak tengok dia beratur ke tak? Memanglah tak nampak. Pasal apa? Pasal nak tengok. Memanglah tak nampak. Jin kata, jin pun gelak kat kita. Engkau ni baca, engkau main-main ni, dia kata. Buang karan aku je. Baca betul-betul lah. Dia pun tegur kita. Baik.
sebagainya bukan disebabkan jin, tapi boleh berlaku disebabkan ain, pandangan mata, ain pandangan mata. Kita akan sentuh ni secara mendalam, sekejap lagi ada tajuknya. Cuma saya nak cerita pasal pandangan kita ni supaya kita ubah. Kita panggil masyarakat kembali kepada Allah dengan jalan yang betul. Bukan kembali pada Allah dengan jalan yang tak betul, dia duduk sengit juga. Kena jalan yang straight. Bahawa orang yang kena pelalau ke kedai orang tak datang dan sebagainya, ia tergolong dalam golongan ain. Ain ni macam mana? Cukuplah tiap hari orang yang sama lalu 40 kali kat kedai dia. Tak tiap hari pun. Maksudnya sehari sekali ke selama 40 hari. Bilalah nak lingkup kedai ni? Bilalah nak lingkup kedai ni? Dalam hati saja. Itu nama dia ain. Sebab apa? Pandangan mata yang disertakan dengan rasa hasad dan dengki di dalam hati. Cukup begitu rupa saja. Ini ain. Yang pada anak-anak dara dan sebagainya kena berhati-hati. Sama juga orang yang budak perempuan yang di mana dia kena haid yang tidak berhenti. Perempuan kena haid tidak berhenti. Tak payah guna jin tuan-tuan. Dia ambil pad period tu. Sebab tu pad period ni orang tua zaman dulu amat particular, amat jaga betul-betul. Kalau tak tanam pun dia basuh balik. Hilangkan bekas darah tu. Kita ni anak-anak muda kita yang perempuan, sebab itulah berlakunya satu. Kalau tidak dijaga, pad period tu dia masuk dalam lubang toilet, dia pam, dia flush. Flush tu pula 10 tahun kemudian dah berkahwin. Hampir 5 tahun berkahwin tetapi tidak dapat anak. Ini satu perbuatan di mana yang bukan kita panggil dia satu tabu, tetapi dia satu bentuk di mana darah period kita ni juga perlukan penghargaan daripada kita. Di mana dia akan ada satu bentuk, bukan sumpahan, tetapi satu bentuk Allah timbal balik. Di mana benda yang dasar daripada tubuh kita, kita ni asal tanah nak kembali ke tanah, asal daripada Allah nak kembali kepada Allah. Tetapi bayangkan benda yang asal daripada tubuh kita, kita ambil dan kita buang dalam tong sampah macam tu saja. Macam kita ambil diri kita buang dalam tong sampah. Sama juga orang pad period, dia ambil pad period ni tadi, dia letak pada laluan air yang mengalir. Selagi mana air tu mengalir, selagi itulah mengalir darah tu keluar, tak berhenti. Jadi macam mana juga, sama juga ambil pad period tu sumbat kat lubang air. Lubang air apa? Lubang tali air. Kat sini saya tahu ada tali air ke? Tak ada rasanya. Muazzam tak ada sawah padi rasanya. Kalau ada sawah padi ada tali air. Kalau tak ada tali air pun dia letak kat lubang longkang. Tersumbat lubang longkang tu, samalah tersumbatlah orang tu punya period. Tak keluar, akhirnya jadilah busung. Tak payah guna jin benda ni tuan-tuan. Balik try buat, tak percaya. Buat kat diri sendiri jangan buat orang lain. Ini maksudnya yang berlaku. Tak payah nak guna jin untuk buat orang ke apa semua. Senang saja. Jadi kalau nak buat orang betul-betul nak penanya orang, ambil je kulit katak puru, kita keringkan, jadikan sebut tak dalam kasut. Esok berkudislah kaki dia. Kulit katak puru kita keringkan dan bakar, jadi sebut tak dalam kasut orang tu, berkudislah satu badan. Sebab kulit katak puru ni benda yang paling berbisa, antara yang berbisa di dunia. Tak payah nak jampi, tak payah nak apa. Kita hanya duk fikir jin. Jin kata aku buat baik pun orang kata jahat, baik buat jahat. Betul. Asal jahat kena kat jin. Sebab itulah ungkapan sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tak boleh guna tuan-tuan. Tidak adil. Nanya je kena. Tak adil benda tu. Baik. Saka ni tak perlunya ada pewarisan keturunan tuan-tuan. Cukup saya hari ni saya cakap. Dengan ini saya menjazahkan segala apa yang tuan saya ini dan segala saka baka saya pada tuan-tuan. Jadi saya buat ajaran hukum. Tuan-tuan pun qabil tu, baliklah saka saya tu. Ini maksudnya akad, berbentuk akad. Sebab tu orang kalau dia bagi kat kita satu benda, saya beri kena tanya beri apa. Sebab akad ni benda penting. Sama juga dalam mazhab Syafi'i, akad ni benda penting. Saya beli dengan harga tersebut, saya jual dengan harga tersebut. Benda jelas. Sama dengan akad ni juga. Tak nak sebut, jangan sebut terus. Ni kita buat main-main dengan kawan, kita ni ada saka. Kita ni ada hantu. Kita pun kata, aku beri pada engkau kawan pun dengar seronok, aku terima awak balik di situ rumah kawan tu huru-hara.
Tak semestinya, tak semestinya. Tapi akad ni penting. Jangan buat main-main. Dia boleh jadi suatu benda yang hakikat dia terjadi. Tiada abilah abim watab. Tengok sampai nampak bayar, tuang hari tu. InsyaAllah serangan tu tak akan menjadi dan akan pulang balik benda tu kepada tuan dia. Bukan pulang bagi sakit, orang benda tu pergi balik. Kalau nak lagi dia pergi balik tu macam roket pergi tabat tiada abilah abim watab. Pom tepuk. Kalau boleh kat meja makan, kedai, restoran tu biar ramai orang tengok. Baru dia pulang balik betul punya. Kau nak lagi bagus balik meja. Tabat tiada abilah abim watab, balik meja tu pam lagi. Baru dia balik betul. Ini duk main-main macam tu. Jangan buat kerja macam tu tuan-tuan. Buat kerja macam tu, kata siapa yang ajar tu ada orang datang daripada Melaka tu yang ajar. Satu hal nanti nak menjawab saya tu. Capi tu dia ada dua benda terbang capi. Satu penanggal, satu lagi 77. Kalau penanggal ni dia terbang tinggi sampai nampak macam kat langit terbang. Kalau 77 dia terbang rendah di bumbung rumah saja. Macam mana kita nak buat? Cukup tunjuk jari tunjuk kanan kita pada dia akan jatuh, tepuk. Itu pantang bagi orang yang mengamalkan 77. Sebab dia pantang dengan jari tunjuk kanan. Sebab apa tuan-tuan? Jari inilah yang diangkat suatu tasyahud. Jadi ni. Sebab itu kalau orang yang kena serangan jin ke, kena sihir ke, kalau waktu kita buat rawatan, antaranya tangan yang elok, kaedah yang mana pembukaan tangan elok sama ada macam ni ataupun macam ni, dia akan lemah. Nanti kita akan tunjuk video bagaimana dengan cara macam ni orang tu turun jerit-jerit. Tapi bukan saya buatlah, kita ambil satu video cara saya rawatan orang. Sebab saya antara lain, saya tak suka kalau saya buat rawatan orang ambil kamera video dia rakam. Tangkap gambar tak apa, rakam tu saya tak suka. Sebab apa? Tu aib sakit. Tangkap gambar tak apa, dia still. Kalau dia tusuk masuk. Orang Melayu dulu panggil tusuk, lama-kelamaan nak sebut tusuk tu susah. Jadilah susuk. Susuk emas, susuk belian. Apa dia Ustaz? Susuk sembunyi. Bahasa Kelantan susuk tu sembunyi. Tak nampak. Macam-macam istilah boleh. Jadi ini pentingnya kita kena tahu. Sebab apa? Bila kita tahu rahsia dia, untuk perawatan dia menjadi kemudahan untuk kita. Saya kata nak rawat susuk ni, kalau malas nak pening kepala, suruh dia langgar pantang. Dia langgar pantang, benda tu dah terbatal. Dan akhirnya benda tu jadi besi buruk je dalam badan dia. Jangan bimbang lah. Kata-kata orang, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak rawat susuk? Rawat macam mana kita nak tahu? Rawat nak keluarkan ilmu dia ke nak keluarkan susuknya? Dia kata, mana-mana lah Ustaz. Kita ni senang tuan-tuan. Nak rawat susuk, tawarkan ilmunya. Habis kita, tu saja. Tak payah sibuk nak tepuk-tepuk keluar susuk, gedebuk-gedebuk jatuh tu. Kalau nak buat tu boleh. Satu sekali jatuh 7,000. Kalau dia ada tanam 7 susuk, 49,000 kena bayar. Ada berani tanya dia. Ada beran. Jadi dia kata tak ada beran. Tak ada beran. So cukup saya tawarkan ilmu awak saja. Sebab yang dalam badan awak tu jadi besi buruk dan awak pun dah masuk kubur jadi bangkai saja. Kita ni, kita akan jadi bangkai daripada tempat kotor, tanah kotor, balik pula jadi tanah kotor juga. Yang menjadikan perbezaan kita adalah amalan kita di atas muka bumi ni. Tuan-tuan. Baik. Ataupun jantung pisang pun. Satu. Keladi. Tak kira apa-apa keladi. Sate. Tak boleh makan sate. Siapa yang tak boleh makan sate tu ada makan susuk lah. Jangan macam tu Dia maksudnya tak boleh makan sate macam mana? Dia sate yang mana lidi dia tu, cucuk dia tu daripada buluh. Tu satu. Jadi kalau kita tengok orang makan sate, dia tarik makan. Makan ni makan susuk lah tu. Janganlah kerana dia tu tak ada gigi, tak boleh nak tarik situ, kita kata dia makan susuk.
Jadi kita kata itu salah satu, bukan satu-satunya. Itu kena sebut jelas-jelas ni. Ada orang dia terima bulat-bulat terus dia buat hentam. Jadi dia tarik, dia tak boleh makan. Ataupun dia tak boleh lalu ke hampaian bawah ni, dia tak boleh langkah longkang. Itu macam-macam pantang kita dengar. Jangan kerana dia tu kaki tengah krem tak boleh langkah longkang, kita kata pakai susuk. Tuan-tuan, jadi banyak faktor. Jadi kalau betul dia mengaku dia pakai susuk, cari keladi, disuruh dia makan keladi. Ada orang dia bagi ni kelor, buah kelor ataupun daun kelor, suruh makan. Itu sumpah yang bagi susuk. Kelor, pokok apa nak panggil? Orang luar, orang sini panggil apa kelor? Kelor lah, tapi ada satu nama lain yang senang. Kemunggal. Kemunggal. Buah kemunggal. Okay. Mungkin kelor tu ada setengah tempat pergi kelor, ada pun setengah tempat pergi gemunggal. Kalau siapa ada simpan teras gemunggal ke apa, sebat atas belakang dia. Sebat betul-betul, jangan sebat sikit-sikitnya. Gatal sangat pakai susuk kata. Dia gugur habis susuk, yang biji mata tu keluar habis. Dua keadaan. Satu, kita kasyaf. Keduanya melalui tanda-tanda tadi itulah. Pantang-pantang tu jaga sangat, jaga benar. Dan ketiganya, kalau kita tengok orang pakai susuk ni, tengok dia baru bangun tidur, muka dia macam mana. Muka orang yang lepas bangun tidur yang pakai susuk, kening dia ni jatuh. Kalau kita ni pergi cek rumah dia, pasang CCTV ke apa. Jadi jangan buat artis terlampau, buat artis pakai susuk. Jangan buatlah, biarlah dia hal dia kita doa dia dapat hidayah je lah. Bila cakap pakai susuk, tak mengaku pakai susuk, kau aku tunjuk betul-betul kah? Dia tanya, Cik R pakai susuk tak? Tak payah sebutlah nama dia. Tak ada, saya mengamalkan petua dari ibu saya daripada dulu lagi. Yang paling saya rasa tak sesuai jawapan dia dengan diri dia tu, saya sentiasa mengamalkan memakai wuduk. Dengan sentiasa berwuduk, tapi pakai skirt pendek. Kata, engkau ni betul ke tak jawab ke tak sedar tengah ambil syabu ke apa? Tak kena betul dengan jawapan dia. Kena ambil ais ke, ambil kokain ke apa, dia jawab soalan pelik-pelik tu. Baik, sebenarnya minyak dagu. Minyak dagu kita tengok dalam filem-filem macam mana? Orang potong kepala buat lari kepala, betul? Sebenarnya bukan macam tu buat minyak dagu, tuan-tuan. Itu kaki orang yang mati. Minyak dagu ni syarat apa? Anak dara sunti. Tahu anak dara sunti ni macam mana? Gadis sunti. Gadis yang masih belum haid. Tu gadis sunti. Kalau gadis yang sudah haid, dengan syarat dia mati terbunuh atau dibunuh, baru boleh buat. Kalau mati kerana penyakit tak boleh. Dia mati terbunuh, accident, mati berdarah kita panggil, boleh buat. Kalau gadis sunti ni mati macam mana pun tak apa. Dia ambil kepala di sini, kaki di sana, muka menghadap ke atas. Tok bomoh dia akan kepit di celah perut dia, kepala dia akan lenggukkan. Kepala akan lengguk. Dia ambil lilin, dia layu buah dagu kita ni, buah dagu sampai keluar minyak. Dagu kita ni berminyak, tuan-tuan. Tempat paling banyak minyak di muka adalah dagu. Balik try test, layu tengok keluar minyak tak. Kau dah cari minyak tang mana ni ya? Cek try layu tengok. Dan mereka akan berbentuk halaqah. Halaqah ni bentuk bulatan. Okey, Tok Umar kata okey, dah nak keluar dah. Seorang datang. Tak ada setitik je, tuan-tuan. Setitik itulah tadi dipuja sehingga keluar penuh botol. Dan minyak dagu ataupun bahasa Kelantan dia panggil minyak mati bunuh. Minyak mati bunuh, minyak dagu lah. Dia 1000 satu guna. Nak bagi pengasih, bagi gila pun ya, nak bagi sakit pun ya, nak bagi mati pun ya. 1000 satu guna. Kena minyak dagu. Jadi orang kena minyak dagu ni macam mana nak rawat dia, tuan-tuan? Bagi mandi dengan tanah mati.
Tanah mati ni tanah mana? Ambil tanah kubur. Ada berat? Waktu buat tengah malam, dia ambil tanah kubur tu. Tak ada. Jangan buat macam tu fitnah tu nanti. Tanah masjid. Tanah mati ni ada dua. Satu tanah kubur, satu tanah masjid, kedua tanah kubur. Tanah tepi rumah pun tanah mati, tapi tak sesuai lah. Sebab tanah tu tiap-tiap hari duduk dengan tanda cat. Hari-hari duduk dengan tanda cat tak sesuai lah. Jadi kita ambil tanah masjid, tanah yang setiap hari mendengar azan. Jadi nak pergi ambil bukan suka-suka hati. Tanya tu imam dulu. Imam, saya nak ambil tanah ni, saya nak buat berubat boleh tak? Imam kata bid'ah ni. Sudah, cari masjid lain lah. Bid'ah ni, cari masjid lain lah. Tak payah bertengkar kat situ. Masjid ni tak bagi lah tu. Pergi pula masjid ni, imam ni. Imam, saya nak ambil tanah masjid ni, buat ubat ni. Ambil. Buat ubat kat saya sekali boleh tak? Okay. Jadi itu maksudnya ambil tanah masjid tu, dibuat, dicampurkan macam mana kita mandikan, basuh benda nak samak. Nak samak benda. 1 kali air tanah, 6 kali air biasa. Sama juga. Itu cara nak mandikan orang terkena minyak dagu. Sebab dia lain. Minyak dagu lain sebab dia lekat. Orang kena minyak dagu ni boleh jadi gila. Tapi proses rawatan dia yang ni, kalau dia kena lebih daripada setahun, bermaksud proses rawatan kena tiap-tiap hari. Yang kena tu pula anak dara. Nak mandikan kita tu, kita yang kena mandikan. Lelaki. Kena mandikan. Orang perempuan tak boleh. Itu syarat dia. Mandi pula seorang-seorang, kita kan dia je dalam bilik air. Jangan buat macam tu Jadi kerja lain pula nanti. Maksudnya kena ibu dia ke waris dia mandikan dia. Jadi sama juga rawatan lain. Lelaki boleh sentuh perempuan. Boleh sentuh. Tanpa berlapik pun tak apa. Yang syarat yang perempuan yang sentuh tu anak dara, bukan isteri orang. Dan tambah lagi syarat, kena nikah dulu. Baru boleh sentuh. Sentuhlah macam mana nak sentuh pun. Ini kita ada anak dara kita sakit. Sakit tu Ustaz, anak dara pula umur dah 25 tahun. Salah satu cara lain ialah kahwinkan dia je. Kahwinkan dia dengan perawat pula tu. Kena pula kat perawat tu, kat keratung tu pula ada ustaz dena seorang. Jadi terus masuk minang Ustaz Adnan. Ustaz, saya nak minang ustaz boleh tak? Dia kata. Pasal apa? Anak saya sakit, nampak gaya ustaz je boleh rawat ni. Jadi itu maksudnya. Sebab ini saya cakap betul. Kalau kita ni orang perempuan, masih belum berkahwin dan sentiasa sakit, ubat dia kahwin tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perempuan hawa dijadikan daripada tulang rusuk kiri Adam. Tulang rusuk kiri ni, bila tulang rusuk kita sebut, tak ada orang berjalan sambil macam ni. Semua berjalan kepit tuan-tuan. Bermaksud tulang rusuk ni kepat dijaga. Sebab tu perempuan ni dijaga, bukan dia tidak endahkan. Yang kena dijaga. Bermaksudnya orang perempuan yang sentiasa bermasalah, yang masih belum berkahwin, kena cari suami untuk jaga. Kalau kita rasa kita ni sealim atau sezuhud atau sewarak Rabi'ah atau Adawiyah, tak payahlah. Hasan al-Basri masuk Mina pun dia tolak. Jadi kalau kita rasa kita ni sakit, cakap mak, I think it's the time for me to get married. Okay. Mak pula tak faham. Pada ni yang mak kata. Okay. Jadi maksudnya kena cari suami lah yang belum kahwin tu. Yang mana yang sudah berkahwin dan pasu ketiadaan suami, kena berkahwin juga sebaik-baiknya. Sebab apa? Seorang yang dinamakan Miss J ni, dia tetap kena kahwin kalau dia tu ada benda-benda yang mengganggu dia. Kalau tak ada benda mengganggu tak masalah. Kalau ada yang mengganggu, apa dia? Jiran yang ganggu. Tu kata, kalau ada yang mengganggu kena kahwin. Tak kira jin, bukan jin pun. Kalau bukan jin sekalipun, J lain mengganggu dia juga. Jiran ke?
Jadi itu yang maksudnya. Minyak pengasih ni banyaklah. Kita sebut tadi dah. Bitas yang sihir orang Sabah, yang mana ada kemaluan di dahi di sebagainya tu semua. 7 tadi kita dah sebut, di mana untuk antara sebab budak menangis malam tak berhenti, baca apa pun tak layan apa semua disebabkan ain. Macam mana nak buat? Ibu, kalau anak yang terkena, ambil bekasan wuduk ibu. Ibu bersihkan diri, dah sabun, dah shampoo, dah pakai pewangi ke apa-apa semua dah bilas. Dan selepas bilas tu tadi, ambil wuduk, dan wuduk tadi ditadah dalam satu besen atau baldi. Dan bekasan wuduk tu tadi, dan masa ambil wuduk tu doa. Doa dalam hatilah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat wudukku ni, ya Allah, maka gugurkanlah segala penyakit ataupun masalah yang ada pada anak-anakku. Ini tidak tertakluk kepada ain, tetapi kepada semua anak-anak kita yang kita rasa bermasalah atau tidak bermasalah, untuk elakkan masalah. Anak yang masih belum berkahwin, tak kira lelaki atau perempuan. Kalau lelaki tak apa, masih berpegang, masih pada ibu. Tapi kalau perempuan yang sudah berkahwin, suami pula bekasan wuduk suami kena ambil. Bukan bekasan wuduk ibu, bekasan wuduk suami pada perempuan yang sudah berkahwin. Mengambil apa? Tabaruk. Tabaruk apa? Tabaruk iaitu kalaulah di dalam dunia ni Allah izinkan manusia menyembah manusia, akan kusuruh isteri menyembah suami. Berkat di situ. Tabaruk ibu apa dia? Di mana apabila tanya siapa yang lebih penting antara ibu? Ibu kamu. Siapa lebih penting? Ibu kamu. Siapa lebih penting? Ibu kamu. 3 kali ibu baru 1 kali ayah. Ambil berkat di situ. Yang paling penting tu saya kata, bersihkan diri sebenar-benar bersih. Ni kita istinja pun tidak, nampak ambil wuduk dah. Masalah lah. Dan air tu tadi orang kata air tu boleh pakai ke apa semua, itu ma'u mustakmal. Air mustakmal, apa masalah? Bukan kita guna untuk membersihkan, sekadar mengambil syarat, lepas tu bilas balik. Lepas tu bilas balik anak tu. Jangan terus dibandingkan terus tanpa termandi dengan air lain. Maksud kita bilas dengan air lain pula lepas tu. Air mutlak. Faham tak ibu-ibu? Apa saja budak-budak ni setiap malam sebelum dia tidur, bacakan sama ada khatam membuah ataupun qul huwallah 3 kali nafas. Tahu tak? 3 qul huwallah 3 kali nafas. Macam mana? Tahan nafas. Dalam hati baca qul huwallah 3 kali. Surah Al-Ikhlas kan baca qul huwallah 3 kali je. Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Surah Al-Ikhlas 3 kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca dalam hati sambil tahan nafas. Lepas tu tiup di ubun-ubun dia sampai ke kaki dia. Tiup. Ini bukan saja untuk elakkan ain, ini untuk elakkan dia daripada terkena benda-benda yang batil. Jadi ayah buat kepada anak, ibu buat pada anak, ayah buat pada isteri, isteri buat pada suami, tiap-tiap malam macam tu. Yang suami ni tiup pada isteri. Jadi orang suami, orang rumah pun tanya, abang duk tiup-tiup apa ni? Pelembut hati kata hari ni. Pelembut hati. Jadi isteri buat balik kat dia, awak buat apa kat saya ni? Pelembut hati juga kata. Jadi bukan maksudnya pelembut hati, ini untuk perlindungan kepada orang yang kita rasakan lemah yang di dalam jagaan kita, budak-budak dan sebagainya. Jadi kalau orang tu puji depan kita, apa kita kena buat? Antara kaedahnya, letak tangan di kepala budak tu, baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim, supaya terhijab dia daripada ain, daripada orang tersebut. Jadi janganlah orang tu lawanya cantik macam ni, kita auzubillahi minasyaitanirrajim. Penuh dengan khol-kholahnya semua keluar dah. Jadi ini akan timbul fitnah. Jadi tak perlu sampai di mulut baca dah hati sampai gosok. Di mulut alhamdulillah, dalam hati auzubillahi minasyaitanirrajim. Supaya apa? Supaya pertamanya budak tadi terhijab dengan ain ni tadi. Ain ni pandangan mata. Pandangan mata. Dan semua orang boleh terkena ain. Saya sendiri boleh terkena ain. Tuan-tuan boleh terkena ain. Puan-puan boleh terkena ain dengan izin Allah. Bagaimana? Bila perlindungan diri itu tidak kuat, yang mana bersebabkan berasbabkan amalan.
Apa-apa yang disebut perlindungan diri ataupun orang kata benteng diri, asbabnya mesti berpunca asbab. Saya sebut asbab. Asbabnya adalah amalan. Bukan perlindungan diri itu amalan. Asbab perlindungan diri amalan. Perlindungan diri yang sebenar adalah dari Allah semata-mata. Allah kata apa? Fazkurni azkurkum. Kau ingat pada aku ingat pada engkau. Sebab itu kita kata asbab kepada perlindungan diri adalah amalan. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kau doa pada aku akan makbulkan. Bagaimanakah kita nak duduk dalam keadaan kita minta pada Allah, Allah makbulkan, sedangkan kita tak bersihkan diri kita terlebih dahulu. Sebab tu amalan yang berterusan istiqamah itu adalah 1000 karamah. Ada orang kata lebih kepada orang kata pengkhususan di mana bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahirwafi, bismillahirrabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Okey, dengar saya baca Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahirwafi, bismillahirrabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu 7 semua. Okey, itu nama dia bismillah 7. Tapi yang ni bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahirrabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini antara yang saya panggil kaedah untuk menawarkan. Kalau ada barang-barang besi, keris ke, tombak ke, belakang pagar ke, yang mana yang kita rasa ada benda-benda tu berpenunggu, dan yang ada benda-benda bergantung, ambil saja. Contoh, ni parang tu apa, pedang apa, cari besi, ketuk pada besi balik. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahirrabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. So balik ke dinding, bagi pacak. Simpanlah maksudnya. Simpan dah boleh simpan, tak ada apa dah tu. Tawar dah. Simple je ustaz. Macam tu je nak buang. Orang lain susah-susah sampai ambil air garam, buang ke laut lah, apa semua. Itu ke laut nama dia. Bahagian kita dapat susah simpan, kita nak buang ke laut macam tu. Besi lah tuan-tuan, besi. Bukan hantu tu, besi. Kenapa kita kena risau dekat keris lama ke apa? Simpan. Apa masalahnya? Kalau tak nak, post kat saya. Alamat ada dalam tu kat bawah. Baik. Macam mana? 70 kali 7 ni macam mana? Kursi. Ayatul kursi daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai dekat wala ya'uduhu hifzuhuma. Kalimah tu ulang 70 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma 70 kali ulang kat situ. Dan bersama dengan doa. Habis 70 kali wa huwal aliyyul azim. Ulang balik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai dekat wala ya'uduhu hifzuhuma 70 kali. 70 kali. Basuh bersama dengan doa sampai kat kali 7 wa huwal aliyyul azim. Makanya wala ya'udu hifzuhuma ni ada 490 kali dalam 7 kali ayat kursi itu tadi. Faham kan? InsyaAllah. Jadi dibacakan dalam sebaldi air ataupun banyak-banyak baldi air. Air tu tadi diambilkan water spray. Kalau buat seorang tu 490 doa. Kalau 10 orang berapa doa? 4,900 doa. Sebab tu digalakkan buat berjemaah. Tak lama, sejam setengah lebih kurang duduk situ. Kita boleh tengok ombak rindu dekat 3 jam, 2 jam setengah. Boleh, takkanlah nak baca ayat kursi 7 lagi 7. Tak boleh. Tengok ombak rindu sampai menitik air mata. Apa nama dia? Nurul Izzah. Dengan siapa nama lelaki tu? Aris.
Boleh duduk lama, tapi takkan nak buat 70x7, tak boleh duduk. Dia kadang-kadang bila saya sebut ni, ada orang tak pernah tengok benda tu. Makcik kat belakang pernah tengok Mbak Rindu? Tak pernah baik. Jadi samalah, maknanya kita buat tu, air tu tadi letak dalam, kalau kita buat kat rumah orang guna mangkuk. Letak air tu dalam mangkuk, lepas tu buat percik. Sebab apa? Kalau buat percik tu orang tengok ganas sikit. Dia nampak sikit gah dia tu. Lepas tu boleh letak harga mahal-mahal. Kata kat dia sekali percik RM10. Bayangkan kau tempat sana berapa kali percik. Okey, jadi dah maksud guna water spray. Water spray yang pump tu, itu paling mudah. Water spray yang pump tekan je. Jangan water spray yang racun tu. Itu atas belakang tu. Itu bawa atas belakang pump. Satu hal. Jadi guna water spray yang orang buat spray bunga isi, pump dia tekan. Buat tu bermula kalau ini pintu masuk rumah, ambil kanan, bahu kanan kita ke dinding. Bermaksud kita sedang tawaf Kaabah. Iaitu Kaabah di tengah-tengah. Bahagian kiri kita. Dinding rumah kita ke belah bahu kanan kita. Jadi kita pusing sampai kalau ada toilet, tak perlu masuk toilet. Sebab apa? Kalau masuk toilet, jin kata, dalam rumah aku yang memang asal ni pun kau suruh aku keluar juga, dia kata. Tak bukan. Maksud kita nak buat tu, kita kena baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat kursi tak putus. Habis sambung dengan doa sekali. Supaya Allah lindung rumah kita tu tadi. Pusing kan, dan toilet kalau kita baca tak sopan lah. Sebab itulah kalau toilet, kita sekut di muka pintu saja. Sambil berjalan, sampai habis pusing. Kalau ada bilik, masuk bilik dulu, keluar sampai bertemu balik. Itu kaedah pagar yang paling ringkas. Dan insya-Allah mudah-mudahan itu yang kita panggil itu kursi junjung, ataupun kita panggil 7 kota kursi. 7 kota kursi, 7 ni apa dia? Kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas diri kita. 7 arah. Perlindungan dari Allah 7 arah. Kalau nak lagi orang kata lagi banyak lagi, buat 9 kali 7. 9 kali 7 ni maksudnya 70 kali 7 490. Tambah lagi dengan 140. Berapa? Congak. 630. 630 wala yaudhu bisumah. Tak, yang ni saja tambahan. Tak perlu, tak buat pun tak apa. Bermaksud tambah lagi 2 ayat kursi, dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Jadi tak apa, tak payah buat sampai 9 kali, 7 kali dah cukup dah. Cuba buat dulu nak tengok macam mana, tahan duduk ke tak. Jadi buat tu pusing dan cukup sekali seminggu. Kalau tempat yang rumah kita nak baru masuk, kalau boleh jangan kita masuk dulu. Seminggu sebelum kita masuk, buat dulu yang ni. Seminggu kita masuk rumah, kalau minggu depan kita nak masuk rumah, hari ni kita dah buat pagar tu. Supaya apa? Yang ada dalam rumah tu keluar. Yang kita tak inginkan ada dalam rumah tu keluar dengan izin Allah. Jadi ini untuk perlindungan diri dan keluarga kita, insya-Allah. Jadi ustaz, saya ni pergi merawat, masuk hutan, takut jin-jin hutan ikut balik rumah, macam mana saya nak buat, dia kata. Sampai dekat depan pintu rumah, sini gate rumah sini gate, sini rumah, pintu rumah kita. Sampai kat gate tu, jangan terus masuk. Duduk di luar gate tu, menghadap gate tu, terus letak tumit kita yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad, tekan tumit kanan, pusing lawan jam. Pusing lawan jam. InsyaAllah yang mengikut tu dia tak akan jadi ikut, dia balik-balik ke tempat asal dia. Dan kalau boleh, kalau nak merawat orang ni, kau boleh pakai baju warna kuning. Pakai tengkolok. Bawa keris satu. Letak pula kat pinggang ni satu, kat belakang ni satu. Baru kita letak RM50. Orang kata RM50 tak padan ni, siap keris ni sekali ni. Yang bila saya sebut macam ni supaya apa? Sesimpel mungkin. Dan waktu bila nak buat ustaz?
buatnya waktu siang-siang tengah hari ramai orang tengok kita buat. Buat waktu orang tak tengok lah, waktu malam. Dan ini dalam rumah, cerita dalam rumah. Luar rumah nak buat macam mana? Kalau katakan ini gate kita, ini gate kita. Benda yang sama juga. Ambil kanan kita ni, bahu kanan kita ke gate. Pusing balik sampai bertemu balik di gate kawasan luar rumah. Untuk orang kata benteng rumah kita dengan izin Allah. Antara benteng yang lain untuk diri sendiri dan keluarga, sebelum tidur amalkan baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dengan izin Allah, keluarga kita, diri kita akan dilindungi daripada segala benda-benda yang batil. Baik. Kau pakai tulis tu, sebab tu saya cepat-cepat tu tulis madu kemenyambara satu hal. Saya kemenyambara kat mana tak tahu. Madu lebah, minyak zaitun, buah kurma, habatus sauda. Insya-Allah 4 makanan berkat ini dengan asbab dia syaitan atau jin, orang kata malu nak masuk, bukan takut, dia malu nak masuk. Letak bukan buat frame tuan-tuan. Letak makan lah. Letak buat frame macam tu jenuh lah. Orang kerja apa hal buat frame madu lebah buat makan, buat amal. Adalah dari kata perkataan pusaka. Daripada perkataan pusaka. Nampak tak? Besar punya rimau. Baik. Jadi daripada perkataan pusaka. Yang mana saka-saka ni apa semua, bila orang sebut saka merujuk kepada benda buaya lah, saka rimau lah, saka hantu raya lah sebagainya. Tuan-tuan, kita semua dalam dunia ini, selagi kita bernyawa, semua orang ada saka. Jangan tipulah kau tak ada saka. Semua orang bersaka. Apa dia? Sakanya dinamakan alaqah. Alaqah ni nama istana iblis dalam hati tu. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang je tak ada saka tu. Rasulullah SAW seorang yang tak ada saka tu, yang di mana dibersihkan oleh Jibril dan Mikail sebelum Isra' wal Mi'raj. Yang kita ni bila masa kena bersih dengan Jibril dan Mikail. Bedah, buat keluar, basuh air zam-zam, letak balik, jahit balik. Ada. Pergi hospital belum tentu boleh buat benda tu. Ni darah hitam yang dinamakan istana iblis atau alaqah yang duduk dalam hati sanubari kita ni, yang di mana membisikkan 4 benda: khatir, zon, waham, syak. Sebab itulah dalam hati kita ni setiap masa, setiap detik cetuskan dengan Allah, 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 Allah. Nak lawan 4 benda ni. Khatir apa dia? Lintasan hati yang bukan-bukan, membisikkan bukan-bukan. Zon apa dia? Sangka-sangkaan. Waham apa dia? Ketidakpercayaan melebihi kepercayaan. Zon, syak apa dia? Ragu-ragu. 4 benda. Terlaju sangat saya sebut Laju sangat. Slow sikit. Bunyi apa? Bunyi rimau dah belakang. Usul kepada furuk. Tiada lagi anak mewariskan harta pusaka kepada ayah. Ada ke? Ayah, ini harta pusaka saya. Sebelum saya meninggal, saya nak bagi hadiah pusaka, harta pusaka saya kepada ayah. Ada macam tu. Bila sebut pusaka, usul kepada furuk. Datuk kepada cucu, ayah kepada anak, mak kepada anak. Itulah dinamakan pusaka. Bila kita sebut melibatkan saka ni, kita pergi pada jenis-jenis saka. Apa dia jenis-jenis saka? Satu membentuk warisan. Ini kita faham, keturunan. Datuk nenek dia ada perjanjian. Datuk nenek dia tu pendekar ke apa semua. Ada perjanjian. Sini apa dia? Rahsia saka. Menumpang. Menumpang bagaimana? Jenis-jenis saka menumpang. Iaitu saya macam menumpang macam mana? Saya katalah, hari ini saya ijazah kepada tuan-tuan semua, segala apa yang kita kongsikan dan segala saka baka saya. Maka tuan-tuan boleh buat balik. Buat macam anak sendiri. Jazah setukum. Jadi tuan-tuan qabil tu. Buat baliklah, terimalah akan saka tersebut. Okey, baik. Jadi
Maksudnya saya takkan sebut lah macam tu. Kalau saya sebut jangan kau tu ya. Kau tersebut. Baik. Menumpang. Jadi inilah apabila balik rumah je paranda. Bila ada orang boleh scan ke apa, scan, ni saka ni. Terkejut kan. Bila masa aku ada saka. Ini masalah. Tuan-tuan, kepada orang yang duk claim dia ada saka, tanya dia 3 soalan saja. 3 soalan repeat yang saya kata tu tadi. Solat boleh, boleh. Makan boleh, boleh. Tidur boleh, boleh. Jadi apa masalah, tanya dia. Jadi dia kata, saya ni ada saka. Tanya balik soalan kat dia. Solat boleh, boleh. Makan boleh, boleh. Tidur boleh, boleh. Jadi apa masalahnya? Tapi saya ada saka, saya buat, saya jadi tak tendang. Solat boleh, boleh. Tanya balik kat dia macam tu, supaya dia faham. Macam tu, biar dia dia tersentak sikit. Solat boleh, boleh. Makan boleh, boleh. Tidur boleh, boleh. Boleh. Tapi saya ni saka saya orang kata susah nak mati. Solat boleh. Tanya balik. Saka saya. Tu nama lepas janji. Ia boleh berlaku macam tu juga. Jin, tapi jin saka, orang panggil jin yang dari saka, dari pusaka orang. Cuma melekat kepada orang lain yang tak ada kena-mengena. Sebab lepas janji dia panggil. Baik. Jadi itu jenis-jenis saka. Sebab tu kita jangan pelik. Tiba-tiba orang kata kita bersaka ke apa. Kita ni baru lepas rawat orang yang ada saka. Kita balik rumah, kawan cek. Kawan pula memang scan tahap gaban. Tahu gaban apa dia? Ni makcik kat belakang tahu gaban apa? Dia gaban tu tahun 80-an apa? Tak faham tak apa. Dia tahap dewa lah, tahap dewa itu mungkin. Baik. Jadi scan tengok, aku tampak kau ni ada saka lah. Jangan kita terkejut. Kalau dia ni ikut sebab kita lepas janji. Saya ada pernah terlibat lah dengan satu kes ni lah. Dia buat baca je. Dia kata aku tak tahu nak pergi mana lah. Dia kata dia mengaku jin saka. Aku tak pergi mana. Macam ni lah. Kau duduk dengan aku lah. Tak ada jin nak duduk dengan aku. Tolonglah, please lah, kita kata. Dia kata mana boleh, tak boleh duduk dengan kau. Kau tak boleh apa semua. Kau semayang, aku tak semayang apa. Kau duduk dengan aku, kau semayang lah dengan aku. Tak boleh, aku tak Islam. Kau masuk Islam, duduklah dengan aku, please lah, kata. Tak, saya buat betul lah macam tu. Sampai jin lah. Tak pernah aku jumpa lah, dia kata. Tolonglah duduk dengan aku. Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh, dia kata. Kau tak boleh, get out from here. Aku nak cakap dengan orang ni. Lepas ni kau nak masuk, kau masuk balik lah. Itu cara psycho jin. Kita jangan takut nak panggil duduk dengan kita. Dia takkan duduk dengan kita. Dia takkan duduk. Try buat lah, tak percaya. Okay. Jadi yang tu satu. Salah satu kes lagi, benda ni tak mau keluar sangat. Dia kata aku tak mau keluar. Aku nak duduk dengan dia. Last kali kita kata apa? Dia nak psycho kita, kita psycho balik. Okey lah, kau duduk dengan dia sampai dia mati. Tolong duduk dengan dia, jangan keluar tau. Bukan kena keluar ke? Tak, tolong, please. Please dia. Dia jadi pelik lah. Orang yang merasa dia pelik lah. Keluarga dia betul-betul tengok pelik lah. Jadi dia kata bukan kena keluar, orang lain suruh keluar, kau suruh masuk duduk dengan dia. Kenapa? Aku nak kau duduk dia sampai dia mati. Tolonglah. Sebab nanti kau dah tak ada tempat nak duduk. Betul kan? Betul lah. Jadi duduk dengan dia sampai mati. Tak pernah lah aku jumpa, dia kata. Ini bukan kita suruh duduk psycho. Ini psycho kita panggil. Dia jin ni, dia terkenal dengan makhluknya suka bagi psycho kepada orang. Dia psycho kita, kita psycho dia balik. Kita pasti akan berjumpa. Bila kita baca-baca ruqyah, kau jangan bacalah. Tak boleh jadi apa-apa pada aku. Kau bukan lawan aku. Bila kita pasti kita akan jumpa macam tu. Pasal apa? Sebab apa? Dia tengah kalah. Tapi dia psycho kita sebenarnya. Dia tengah psycho kita. Jadi apa? Bila dia jadi macam tu, apa kita kena cakap kat dia? Tak apalah. Memang aku tak boleh kalahkan kau. Yang kalahkan kau Tuhan aku. Duduklah pergi. Kita baca kan teruskan je. Jangan bimbang dia tu cakap, dia cabar-cabar kita. Kau tahulah anak bini kau apa semua. Kalau kau boleh buat, kau buat sekarang, cakap dia. Panggil anak bini kita duduk sebelah kita. Ni anak bini aku duduk sebelah aku, buat dia orang sekarang. Itu cara psycho jin, tuan-tuan. Jangan takut.
La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Berani pula. Kau cubalah, tak percaya. Ni sini degil-degil tu. Dia cabar kita, kau tunggu kau dengan anak bini kau kena lah. Panggil lagi dia kata, ni anak bini aku. Buat dia sekarang. Kalau kau hebat. Sebab apa? Sebab awal saya dah cakap kan, bukan kita yang merawat, Allah yang merawat. Apa kita nak risau? Bantuan Allah dah dekat dengan kita. Tuan-tuan. Lainlah kita kata, akulah perawat paling hebat. Kau berani nak lawan aku? Itu lain cerita. Yang tu saya tak berani masuk campur kalau ada orang mengaku macam ni. Baik. Seterusnya, rahsia saka. Daripada keturunan. Itu jelaslah. Seterusnya daripada ilmu. Daripada ilmu. Ini mana dia tuntutan ilmu, dia belajar ilmu, dia pergi petapa dan sebagainya. Lepas tu orang ni ada perjanjian. Kalau kau amal-amal sekian-sekian, aku akan duduk dengan kau, jadi pendamping kau dan sebagainya. Ini jadi saka. Jadi perjanjian langsung. Perjanjian langsung ni bagaimana? Perjanjian ni mana dia ada lafaz. Ni mana seorang guru silat, dia pun pegang tangan murid. Aku sekarang ni aku hadiah, aku bagi kau pendamping aku, wali gedung biru. Contoh. Duduk bersama dengan kau, tidur dengan kau, mati dengan kau, makan dengan kau. Jaga. Jadi dia masukkan. Ini bentuk perjanjian. Langsung terus. Okey, hakikat saka. Bagaimana saka diwarisi? Diwariskan secara sedar. Secara sedar macam mana? Di mana nenek dah meninggal. Nenek pun kata kita, Mat, aku ni ada benda duduk dengan aku. Kau ambil lah duduk dengan kau. Kau tidak, aku susah nak pergi ni. Mat pun kata, baiklah Nek, I take it from you. Jadi dia pun ambil. Jadi itu secara sedar. Secara sedar. Ataupun melalui perjanjian yang dia pergi petapa dan sebagainya. Tidak sedar. Bagaimana? Secara tidak sedar ni dalam tidur. Dalam tidur. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita tidur ni, amalkan selalu berwuduk sebelum tidur. InsyaAllah kita akan dijaga Allah dan setiap perlakuan dalam mimpi kita tu tidak dapat dikawal oleh makhluk tu. Dalam tidur kita, dia datang ke mimpi, dia tanya, dia ajak kita berjalan dalam taman, kita pun ikut duduk sanding dengan dia. Macam tu. Baik. Seterusnya secara separuh sedar. Separuh sedar ni melalui silat tu lah. Dia tak tahu dia tengah dimasukkan benda, ataupun dalam proses menurun, kita panggil tanasuh arwah. Dan proses-proses macam tu. Menurun dan sebagainya. Ni Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Dia kata. Kita bertanya, Syekh Abdul Qadir Jalani, min jalani? Kita tanya, min jalan? Apa itu? Dia tanya. Kita tanya daripada jalan ke Baghdad? Apa itu? Dia kata. Kita tak cakap Arab-Arab tinggi. Dia kata, masmuk. Kita tanya. Dia cakap dalam bahasa yang kamu faham, anak. Apa? Nak ngaku Syekh Abdul Qadir Jalani tapi cakap Indon. Kalau mengaku Syekh Abdul Qadir Al-Indonesi, kita tak apalah nanti. Al-Jawai tu. Dia cakap Indon, terkejut kita. Dah tentu tu menipu tuan-tuan. Ni mengaku pula hantuah. Orang ni hantuah, orang ni pun hantuah. Hantuah berapa orang? Orang ni buat pula silat suku jadi hantuah. Yang ni pun silat suku jadi hantuah. Berapa orang hantuah? Tak tahu dalam dunia ni. Hantu ada lah. Jadi ini penipuan yang berlaku dalam proses-proses menurun tanasuh arwah. Bila orang tanya, kenapa tanasuh arwah tak boleh? Dalam bentuk-bentuk kata-kata. Contoh apa dia? Kah 40, tu semua ilmu isim tu. Kulhu pati geni. Dia bukan kulhu songsang. Kulhu songsang tak ada Kulhu pati geni. Itu ilmu isim semua tu. Mana boleh amal tak boleh amal? Boleh, sebab selagi tidak berunsur syirik. Tetapi ada orang yang mampu, ada orang tak mampu. Sebab pantang orang mengamal ilmu isim ni tidak boleh membuat walaupun secebis maksiat. Apa dia secebis maksiat ni? Tengok perempuan yang pakai seksi pun tak boleh. Tengok perempuan pakai seksi dan datang syok. Maka dia dah kalah. Balik ke rumah, 7 ketul anak batu. Bukan bapak batu anak batu. Ni ambil batu yang besar-besar ni. Buat apa? Orang kata inilah nak buat kejam dia kata. Okey.
Batu kecil-kecil, anak-anak batu ya, ambil, simpan 7 ketul anak batu ni tadi, dibacakan dengan ayat 7 ni. Macam mana? Sama ada ayat pertama 7 kali pada seketul batu, ataupun dibacakan 7 ayat 7 ni, 7 kali ayat 7 semua ni pada semua batu pun tak ada masalah. Sebab apa guna batu Ustaz? Dah macam tangkal lah pula. Bukan tangkal tuan-tuan. Dalam dunia ni, antara penyerap perikot pembacaan yang paling baik, nombor 1 adalah madu, 2 adalah air, 3 batu. Yang perakam, yang paling cepat, paling lekat sekali. Sebab tu kita baca ruqyah, baca doa pada madu, dia cepat lekat madu ni. Sebab dia cecair campur pepejal. Dia ada tenaga di situ menyerap bacaan. Menjadi asbab. Kedua air, ketiga batu. Bunyi nyamuk ni. Pada 7 batu tadi dimasukkan dalam saluran air utama. Apa dia? Kalau kat rumah ada telaga, masukkan dalam telaga. Kalau tak ada telaga, gali telaga bagi ada. Jenuh lah kan? Tak ada. Maksudnya masuk dalam tangki air. Rumah saya Ustaz, usahkan tangki air. Tak, mandi pun tak ada. Tak ada, buh dalam baldi. Jadi bila nak mandi, masukkan air dalam baldi. Jadikan dia sebagai sumber air utama untuk orang yang sakit ni mandi. Orang yang ada masalah kemurungan, orang yang ada masalah kejiwaan, orang yang ada masalah berbentuk kejiwa-jiwaan, terlalu menjiwa pun boleh juga. Baik. Dia kalau orang Kelantan panggil jiwa. Jiwa ni orang duk tengah melayan perasaan lah. Tak tahu sini panggil apa sini? Jiwa. Jiwang lah. Duk tengah jedahnya sama, guna kapur sirih dan limau nipis tu tadi. Campur dengan sikit kulit kayu manis dengan bunga cengkeh, ditumbuk halus. Kalau cikgu ni tanya, jamak macam mana? Sebelum tidur, kalau dia seorang guru dan anak murid kenal dia kenal anak murid setiap satu, baca Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, hadiah kepada roh budak-budak. Sama juga dia tu ayah kepada seorang anak, ibu kepada seorang anak, baca Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali kepada roh anak-anak mereka supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah sebelum tidur. Sama juga orang yang sakit, kita pergi merawat orang yang sakit, tengok dia tu kesian, tengok ni, balik rumah sebelum kita tidur, baca Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, hadiah kepada roh orang yang sakit, supaya Allah memudahkan proses dia dan memberi yang terbaik pada dia. Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali. InsyaAllah. Rawatan susuk, yang ayat dia tu adalah ayat 5. Ayat kat bawah ni adalah ayat 5. Rawatan susuk tu ayat 5. Dapat tak? Dapat Yang susuk tu ayat 5. Okey, dibacakan ayat 5 ni tadi pada air dan diberi minum. Tak kira untuk orang susuk ke, orang yang nazak susah nak mati ke apa semua, ini ayat dia. Kita bacakan dengan izin Allah. Orang yang ada susuk, kita bacakan ayat ni, letak pada air, baca ada air, letak dalam rumah, dia ada susuk, gugur dia punya ilmu susuk tu. Orang yang ada ilmu salah, kita bacakan ayat ni pada air dan diletakkan dalam rumah, bagi dia minum walaupun dia tak tahu tu air yang ni, InsyaAllah gugur, batal ilmu dia. Ini untuk pembatal. Ayat 5 lebih pada sifat pembatal, ayat 7 lebih pada sifat nak menawarkan. Once dah batal dah ilmu dia ni tadi, maka kita buat lupuh susuk kat belakang. Boleh tak? Laju sangat ke saya? Sebab kejar masa. Jangan sampai ustaz buat halau saya keluar je. Baik. Selesai ayat 5. Baru kita pergi muka surat 15 tu. Muka surat 15 tu, lupuh susuk. Macam mana? Untuk melupuskan susuk dia, untuk double confirm, macam mana? Letak tangan kat belakang dia ke apa? Sebab apa saya tak minat untuk bab-bab nak gugurkan susuk jatuh kepu-kepu. Kalaulah susuk dia tu di kemaluan, kita tepuk celah mana? Sebab apa? Sebab itulah saya kata, gugurkan ilmu dia saja, maka jadi besi, buruk je lah dalam badan. Macam mana? Baca alam tara kaifa fa'ala Rabb tu minta ya Allah gugurkan. Rabb buka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala Rabb buka bi ashabil fil. Boleh faham? Boleh tak? Ini belakang orang.
Dah kita pun alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ni perlahan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan alam tara kaifa fa'ala. Tu muntah darah tu. Macam tu. Okey, ini untuk lupus dia. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kalau nak double confirm lagi, bagi dia bentuk-bentuk apa, benda-benda pejal ke, bagi dia madu ke dan sebagainya, baca ayat yang ketiga tu pula, ya yakhruju minha lu'lu'il wal marjan, kita baca yang tu. Baca pada madu ke dan sebagainya, bagi dia minum telas. Insya-Allah. Dan seterusnya, kalau kita lepas kita buat pembatal ni semua, kita kena baca 7 salamun. 7 salamun yang ada kat belakang. Nanti saya akan beritahu perlahan. Baik, selesai bab susuk. Seterusnya ayat membakar. Ayat membakar ni masa macam bila? Masa nak hidupkan api gas di dapur. Dalam zuqu azabal hariq, kita baca yang tu saja. Wa naqulu zuqu azabal hariq. Baca yang tu. Ambil wa naqulu. Ni muka surat 16. Tak ada? Yang 15 tak ada tu. Ada 15 tak ada. Yang lain? Tak, 15. Kata 15 tak ada. Tadi tak ada. Kecil ni ada. Ada ni kecil. Oh, yang ini. Masya Allah. Ini amalan maintain diri ni. Kalau siapa yang dah biasa dengan saya, satu kuliah benda lain, kuliah lain benda lain, kuliah lain benda lain, sampai ada yang tanya, yang mana sepatutnya dia kena buat sebenarnya ni? Jadi saya kata, benda ini umpama pakaian. Hari ni kita selesa nak pakai warna putih, pakailah warna putih. Esok kita selesa pakai warna hijau, pakai warna hijau. Amalan ni pakaian kita. Asal jangan bogel, iaitu tak pakai apa terus. Macam tu juga kita ni kalau tak beramal, umpama kita bogel. Jadi tuan-tuan, asal saja kita terima amalan ni, bila kita tak amal, umpama kita mempersia-siakan amanah. Amanah. Jadi tuan-tuan, tak amal tak apa, asal kita kalau kita tengok ni, ya Allah takkan aku nak amal, hadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang menjazahkan dan orang di atas-atasnya saja. Itu pun dah cukup sebenarnya, asal ada ingatan. Umpama kita mempersiakan usaha mereka ini yang mencari. Jadi tak buat apa, asal hadiah Fatihah saja. Jadi itu salah satunya. Okey, amalan mata diri yang Latif 129 kali. Jadi ada orang tanya, dulu guru saya tanya, Tok Su, awak kena 129 kali, kita tanya. Jadi dia kata apa? Buat saja, jangan banyak tanya. Jadi kita ni pasal kita ni degil, orang utara panggil ketegak. Degil. Kita tanya lagi. Kita tak puas hati, kita tanya. Pasal apa 109 kali? Tak boleh 130? Hang cuba tukar solat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat, boleh tak? Awak hendak tanya Allah, awak 2 rakaat jadi tak jadi 4 rakaat? Dia tanya lah betul. Kita tak puas hati. Memanglah jawapan tu memang ada analogi tapi kita tak puas hati lagi. Jadi setiap benda, sebab saya faham, sebab benda tu bersifat, dia mesti ada jawapan. Jadi apa dia? Lam ta ya fa. Latif tu bilangan dia bila dikira secara falak adalah 129. Sebab tu kita ambil adat dia kat situ. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila dikira secara falak ada 786 huruf-huruf. Jadi di situ maksudnya kita kira adab. Adab dari segi hurufiah kita panggil. Baik. Buat tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kena fix 129 kali. Kalau awak lebih, kalau lebih pada 3 kali awak lebih, jadi gila isim. Tidak maksudnya adab dia macam tu. Tak buat lebih pun tak apa, cuma adab 109 kali tu adalah. Nah, Ustaz, saya 109 kali macam tak puas, cepat sangat. Ya Latif, cepat sangat. Buat 1000 kali. 1000 kali rasa tak puas Ustaz, cepat juga. Cepat habis. 16,641 kali. Jadi bila setiap-tiap malam tuan-tuan boleh buat 16,641 kali, pergi Mekah dengan setapak je. Belajar je buat haji dengan Ustaz Bad. Esok tu Ustaz Bad dah naik flight 8 jam, kita seminit
Sampai lah. Lepas tu sampai ke airport, Ustaz Bat, kita, hai Ustaz Bat. Sebab ini satu kisah yang berlaku pada siapa? Syekh Haji Said Muhammad Syekh Haji Muhammad Said Linggi. Dia bila satu ketika dia pakai kasut, dia kasut bismillah, pom, dia hilang terus ke Mekah. Bila ditanya apa amalan dia, selama 30 tahun berturut-turut tidak berhenti setiap malam, Ya Latif 16,641 kali. Buatlah 30 tahun tanpa berhenti. Sekarang umur kata 30, 60. Umur 60 tahun dah boleh pergi Mekah tanpa pasport dah. Okey. 1, 3, 5, 7 atau 9 kali. Setiap satu. Terulanglah. Kalau ayat yang pertama tu satu, semua tu satu. Ayat yang pertama tu, ayat pertama 3, semua 3. Ini kaedah. Maksudnya buat. Jadi nak buat waktu bila Ustaz? Setiap kali lepas solat. Okeylah tuan-tuan yang baru dengan saya ni, setiap kali lepas solat, yang ni baru satu je. Orang lain yang dah lebih kurang 2 tahun dengan saya ni, setiap kuliah ada amalan. Setiap kuliah ada amalan. Semua lepas solat punya amalan. Memang tak mengajar lah yang kerja cikgu tu. Yang kerja ada kafeteria ke apa, memang tak buka kedai lah, ada atas jadah je. Sebab tu saya kata, pilih pakaian yang kita rasa sesuai dengan kita untuk hari ni. Kita pakai. Jadi, nak buat ni waktu bila? Tak boleh buat setiap kali lepas solat, paling kurang selepas maghrib. Baik. So yang 7 salamun. 7 salamun ni adalah antara kaedah menghidupkan sesuatu yang mati. Menghidupkan orang yang mati pun boleh. Orang yang mati hatinya. Tu kena habis tu. Orang yang mati hatinya, di mana orang ni ada kemurungan, orang ni tengah putus cinta ke apa, baca pada air ataupun baca pada dahi dia, ditiupkan, lepas tu bagi dia minum, ataupun tiup pada dahi dia bagi dia sedar. Untuk orang yang ada masalah kejiwaan dan sebagainya, dia ada pembuka dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang tu kita baca, lepas tu baca 7 salamun tu semua. Baca, lepas tu ada penutup dia tu. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baca yang tu. Jadi, untuk lelaki, dia ada khatam dan ada pembuka. Khatam dia waktu bila? Setiap kali khatib naik mimbar, baca yang ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai habis dia baca tu semua, masa tu kita tak payah baca pembuka. Dia dah baca muka, kita baca je 7 salamun balik. Untuk orang perempuan tak payah pening kepala. Orang perempuan tak payah pening kepala, duduk kat rumah je. Tak pun buka dalam TV tu, ada TV 1 tu kan. Tapi TV 1 tu tak baca pembuka ni. Tunggu duduk depan rumah. Anak bising-bising, tunggu dulu. Tak payah. Tak payahlah. Buat biasa je. Orang perempuan bimbang sangat dia orang. Dia nak juga macam orang lelaki. Okey, tak apa. Maksudnya itu penutup dan pembukanya untuk setiap minggu. Baik, boleh faham? Boleh Baik, seterusnya amalan kesekian. Yang ni kita panggil kelambu Kaabah. Doa kelambu Kaabah pada orang yang ada kedai makan ke kedai niaga buku ke kedai apa-apa semua, di mana pintu kedai ini luar kedai. Duduk menghadap di luar kedai dan baca surah Al-Hajj ni ayat 20. Alhamdulillah. Berapa ni? 20, 27, 28. Baca menghadap di luar sampai tangan terbuka macam ni. Biar orang lalu lalang tengok. Jangan buat kerja macam tu maksudnya duduk depan kedai, relax lah. Sambil baca bismillah. Kalau nak lagi bagus, jadi biar orang lalu-lalu tengok baca apa tu, apa? Jampi sikit bagi orang ramai datang. Maksud menghadap di luar kedai, pintu, baca, relax sambil tengok orang lalu. Kita pun mulut baca tapi tak nampak sangat. Lepas tu tiup kanan ke kiri. Cukup. Jangan
Oh, tu dahsyat lo, buat pula kat depan hospital macam tu. Tu cari pasal lah tu. Tuan-tuan, baik. Seterusnya, amalan kerezekian. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai habis kita baca tolak ayat 3 ni. Baca sampai habis, mana 3 subuh, 3 duha, 3 maghrib. Buat istiqamah setiap hari, tuan-tuan akan dapat merasakan akannya. Bukan bila kita sebut kerezekian ni jadi kaya, tuan-tuan. Kesihatan tu juga satu kerezekian. Allah mencukupkan kita apa yang tidak cukup tu satu kerezekian. Tak semestinya jadi kaya. 3 kali subuh, 3 kali duha, 3 kali maghrib. Buat istiqamah. Benda pendek saja, sekejap je boleh buat. Allah akan mencukupkan apa yang tidak cukup pada kita. Kita jangan jadi kaya, jangan minta jadi kaya, tuan-tuan. Orang kaya ni tanggungjawab amat besar. Dia bukan kaya syok kat dia seorang. Allah bagi harta tu untuk kongsi dengan orang. Doa Nur ni kita baca masa bila? Setiap kali lepas solat pun boleh, setiap kali sebelum nak pergi kerja pun boleh dibaca Doa Nur ni. Jadi ini untuk orang yang ada masalah, orang kata masalah jodoh ke dan sebagainya. Yang mana ada masalah jodoh. Kalau dah berjodoh tu baca pun boleh, dia akan tambah jodoh. Siapa yang nak beli minyak mawar? Siapa yang nak beli minyak mawar ni dibacakan Doa Nur ni setiap hari. Baca, lepas tu sembuh. InsyaAllah. Tapi perempuan ingatlah, minyak mawar tu kuat tu bau dia kalau siapa dah beli. Kuat bau dia. Cukup tiup, sembuh pada tisu. Lepas tu baca selawat ke apa, lap dengan tisu ke badan. Jangan spray straight ke tubuh. Memang 3 hari tak hilang bau tu. Cukup di tisu, sembuh, lepas tu lap ke tubuh dengan tisu tu. Tapi terlebih elok nak buat itu duduk dalam rumah, bukan di luar rumah. Sebab minyak mawar ni kuat bau dia. Dan air mawar tu yang belakang tu tadi, ada orang bertanya, ada Ustaz Bak Subir tahu. Air mawar ni kegunaan dia banyak, antara lain yang merangsang urat saraf dalam tubuh kita. Urat saraf pada wajah kita, dia bagi wajah dari berseri-seri. Tu fungsi air mawar. Sebab mawar ni fungsi dia merangsang, dia perangsang. Tu sifat dia. Tambah pula kita tak doa pengasih dalam tu. Baik. Jadi doa Nur ni lepas baca kita tambah dengan ya qalbi la tahzan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai hati, jangan takut dan jangan sedih kerana Allah di sisi kita. Okey, selesai. Seterusnya doa ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ni nak masa bila Ustaz? Waktu bila pun tak apa. Tak ada masalah. Inilah ruqyah asas yang di mana tak perlu nak baca doa panjang-panjang. Ustaz dah doa yang banyak-banyak dia orang nak bagi ruqyah syariah yang banyak-banyak tu apa? Tuan-tuan nak baca, bacalah. Kalau saya yang ni saja saya baca. Kalau betul rawatan depan sakit. Kita dah baca lebih-lebih cukup baca ini. Tengok ada respon tak ada, baca lagi. Yang banyak-banyak hafal hasil betul ke lau anzalna ke apa nak baca tak ada masalah. Tapi ini ruqyah asas yang di mana ada penerangan tentangnya. Fatihah itu digunakan Abi Sa'id Al-Khudri. Ayatul Kursi itu digunakan oleh Abu Hurairah yang terima daripada syaitan. Syaitan sendiri beritahu. Bukan terima ijazah daripada syaitan. Syaitan beritahu rahsia. Ni ada kata ambil ijazah, ambil ayat kursi ni ijazah daripada syaitan dengan pula. Sanad daripada syaitan pula. Tidak 3 kul. Kul Allah tu ada dalam riwayat Muslim. Tentang di mana kalau dibacakan semua hidup 100,000 kali dapat menebus diri di hadapan Allah pula. Okey, dua kul tu tadi ada cerita diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari di mana cerita tentang Rasulullah disihir, malaikat tu pun mengajar akannya. Gembira hati kakak. Baik. Jadi itu jelas. Fatihah kursi 3 kul dibacakan. Untuk orang yang ada masalah, kita baca ini saja. Perlahan pun tak apa, kuat pun tak apa. Saya lebih suka baca kita dengar dan orang tu dengar. Itu cukup. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Dia nak bagi siapa dengar tak tahu. Kita ni baca jampi, kita nak jampi orang yang sakit, bukan jampi jin.
Dia pun jenuh dia baca kuat-kuat supaya jin tu merasuk. Lepas tu nak baca kat jin tu. Jin kata, kau gila apa baca kat aku? Ini konsep kita kena tukar balik tuan-tuan. Nak baca nak bagi orang merasuk. Kalau tak merasuk tak power. Nak merawat ini rawat jin tu. Baik tuan-tuan. Jadi selesai kita hari ni. Jadi setiap kali lepas beramal dengan doa ru'yah ni pun boleh, ataupun setiap kali lepas rawat pesakit pun tiada masalah. Selesai. Ada soalan. Kami wa naqulu zuqu azabal hariq. Ambil yang tu. Okey, ni dibaca masa bila? Dibaca kepada orang kalau kita berhadapan dengan rasukan dan sebagainya, guna jari tunjuk kita letak kepada dada dia. Bukan letak macam ni, tunjuk saja. Okey, pilihlah mana-mana ayat membakar. Ni semua wazuqu azabal hariq. Tu buaya juga. Wa nuziquhu yawma qiyamah azabal hariq. Tunggu saat belakang ni lagi. Lepas tu falahum azabun jahannam lahum azabul hariq. Jadi ini semua ayat membakar di mana kita mengacam dia dengan azab daripada Allah. Jadi ini bukan jadi untuk ni. Kalau di rumah kita tiba-tiba dengar bunyi gangguan, baca salah satu daripada ni atau 4-4 ni sekali, tepuk sambil tempuk di dinding. 3 kali cukup. Kalau bunyi lagi, baru buka pintu. Maksud dia terperangkap, tak boleh keluar. Ini jin jenis masuk ke pintu punya. Tak kerti keluar, masuk tak kerti keluar. Maksud dia terperangkap lah tu, sakit lah dia. Ini ancaman daripada Allah, bukan daripada kita. Ancaman daripada Allah. Azab daripada Allah. Baik. Seterusnya kita pergi amalan. Muka surat 18.